Kita sudah pun kedatangan tetamu di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Terus sahaja kita ini berkenalan ya bersama dengan tetamu-tetamu kita ini. Alhamdulillah di sebelah kiri saya tidak lain tidak bukan Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri Abdul Ghafur, Timbalan Presiden Majlis Paralimpik Brunei Darussalam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh saja kita ni Cikgu. Jodoh saja. Alhamdulillah. Sama je. Terima kasih masanya Cikgu pagi ini diluangkan untuk bersama dengan penonton-penonton kita ni mengongsikan berkenaan dengan tajuk pagi ini ya. Jadi di sebelah kiri Cikgu Haji Ali Yusri, Dayang Nur Hensan binti Awang Haji Mataha, seorang atlet olahraga ya. Ya, alhamdulillah. Para atlet dan di sebelah beliau pula iaitu Yang Mulia Dayang Nurul Hida Elina binti Pengiran Haji Hamlin, juga para atlet sebentar tadi ya. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ya pagi ini ya? Sihat alhamdulillah. Bersemangat. Semangat. Luar biasa. Luar biasa semangatnya. Dan di sebelah belakang ni Mahira. Ya, di sebelah belakang, di belakang Cikgu Haji Ali Yusri, iaitu bersama dengan Muhammad Daniel Hakim bin Harjimi, merupakan perenang, dan diikuti di sebelah Muhammad Daniel Hakim iaitu Awangku Muhammad Amirul Faik bin Pengiran Zali, merupakan peserta pemain badminton. Jadi assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Ya, Sihat pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadinya di kesempatan ini kita warga Rampai Pagi mengucapkan syabas dan tahniah, dan juga kita menyambut kepulangan mereka yang telah pun sampai ya, tiba pada 8 Ogos baru-baru ini, betul ya? Alhamdulillah. Baik, memulakan ruangan wawancara kita ini pagi ini Cikgu. Mungkin ada di antara para penonton kita ni yang belum lagi mengetahui mengenai dengan Sukan Para ASEAN ke-11 Paralimpik 2022 ini. Secara ringkas mungkin boleh Cikgu Haji Ali Yusri mengongsikan bersama dengan penonton kita, silakan. Baiklah, terima kasih Wali dan Mahirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah pun memberi peluang kepada Paralimpik ini bertanding pada 26 hari bulan Julai sehingga 7 Ogos di Solo, Indonesia. Jadi pada masa di sana itu memanglah kami memilih 13 orang atlet untuk bertanding dan juga membawa 9 orang pegawai. Jadi pada hari ini memanglah satu 13 orang. Jadi mereka ini dibawa kemari insya-Allah untuk mengungsikanlah kepada kita semua, sekali kepada ibu bapa di luar sana untuk memikirkan ataupun sama-sama kita ni akan melihat pelajar-pelajar atau anak-anak yang akan boleh ikut serta dalam para game ya. Jadi persetujuan Paralimpik Council Brunei Darussalam ini memanglah diwujudkan dan juga untuk mencongkel kepada belia-belia ataupun pelajar-pelajar untuk menunjukkan diri untuk dipilih. Yang kita telah tadi beritahu ada yang bagian atlet, ada yang swimming, ada yang badminton. Jadi inilah yang sebenarnya yang akan kita ni tunjukkan pada hari insya-Allah. Jadi pada sukan tersebut ni mungkin boleh mengongsikan pencapaian negara kita ni Brunei Darussalam pada ketika sukan itu. Alhamdulillah, pada baru-baru ini alhamdulillah seorang daripada ada 3 yang dapat pingat. Yang pertama ialah Awang Hirdan. Dia telah mendapat pingat emas dan 1 pingat perak, di mana Haji Zainul dan juga Awang Sahri telah merangkul pingat gangsa daripada buangan javelin dan juga diskus dan juga buang peluru. Jadi alhamdulillah kita balik ke Brunei membawa 1 pingat emas, 1 perak dan 3 gangsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri sebentar lagi nanti. Jadi kita cuba untuk berkenalan ni dengan atlet ya, iaitu bersama dengan Dayang Nur Hensan binti Awang Haji Mataha. Jadi mungkin dapat dikongsikan ya Dayang Nur Hensan mengenai dengan antara acara yang telah pun diambil serta dalam acara Sukan Para ASEAN ke-11 di Indonesia ini. Okey, bagi sukan di 11 ASEAN Para Games, saya hanya mengambil 2 acara, iaitu
lontar peluru dan lempar cakra. Lontar peluru dan juga lempar cakra ya. Ya, sepatutnya ada 3 acara tapi di sana hanya mengambil 2 acara. Jadi sudah berapa lama Dayang terlibat di dalam aktiviti ataupun cara sukan ini? Selama jadi atlet selama hampir 12 tahun. Dari tahun 2008 hingga sekarang. Hingga sekarang. InsyaAllah dan sampai bila-bila lah. Alhamdulillah. Kita percaya banyak kejayaan yang telah pun dicapai ya. Betul. Oleh Alhamdulillah, insyaAllah. Dayang Nur Hinsan sendiri. Jadi bagaimana Dayang mengubah sikap rendah diri sehingga menjadi wakil negara Brunei Darussalam ya dalam pertandingan ASEAN Para Games ini? Okey, pada awalnya memang sangat sukar untuk mengubah pendirian itu kan. Macam dulu tu kira ada dorongan dari keluarga, kawan-kawan dan dorang yang bagi dorongan dan sokongan lah. And then sebelum itu Indah mau ikut dalam mana-mana acara lah, macam malukan tampil ke hadapan itu. Jadi ada sekali masa tu ada guru dari UPK offer untuk jadi atlet ni kan, tapi tidak mau. Ada ini sudah kali ketiga dia offer baru mencuba kan, ada rasakan mencuba tu. Okey, sudah mencuba tu sama-sama berlatih sama sesama sendiri itu kan yang kurang upaya. Jadi keyakinan diri itu ada. Kalau dulu kurang percaya diri. Sekali sudah bergaul sama orang itu rasa percaya diri itu sudah ada, and then menjalani latihan itu sampai kena pilih. Dan first fourth ASEAN Para Games di Thailand 2008 itu kira penyertaan yang pertama lah. Langsung dapat medal masa itu. Jadi itulah yang mendorong saya sampai hari ini. Untuk terus bergiat aktif dalam aktiviti sukanan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kita percaya memang banyak antara acara-acara yang sudah pun diikut serta disertai. Jadi apakah antara pencapaian yang telah pun diperolehi setelah mengikuti Sukan Para ASEAN ke-11 ini? Okey, first pencapaian yang pertama di Sukan ASEAN Para Games yang keempat di Thailand, mendapat pingat gangsa yang berkotak kuning. Itu yang pendorong semangat yang benar-benar tu. Kan masa tu bolehkah aku buat ni masa? Sekali why not cuba, and then dapat medal masa tu. Okey, itu yang awal-awal lah. Thailand ya? Thailand. Sekali yang kedua di Kuala Lumpur, Malaysia 2009. And then ada yang 2010 itu kira pencapaian yang paling banggalah bagi diri saya atau Asia Para Games yang kira sukan besar sebelum Paralimpik. Mendapat pingat gangsa di sana. Alhamdulillah. Jadi di hadapan ini adalah antara pingat-pingat yang telah pun Dayang Nur Hinsan perolehi sebata-bata mengikuti Sukan Para Games ini tadi ya. Jadi menurut Dayang sendirilah, apa yang perlu ada untuk menjadi wakil negara sehingga boleh mendapat kejayaan sebegini? Okey, bagi saya di antaranya lah untuk apa yang perlu ada dalam diri kita ni yang untuk menjadi wakil negara. Pertama sekali kemahuan. Kalau kita ni ada kemahuan, kita ni dapat kita kan buat perkara tu. Kalau ada kemahuan. Kalau terpaksa tidak dapat tadi buat. Okey. Kedua percaya diri. Percaya diri itu mesti ada. Kalau kita ni ada keyakinan, macam saya awal-awal ada percaya diri. Dan sudah bergaul lah tu, baru ada rasa percaya diri itu, dan baru saya dapat teruskan. Okey, yang ketiga fokus. Kita ni mesti ada fokus. Kita ni fokus pada teknik, fokus tujuan dan matlamat ni sebenarnya. Kenapa kita ni ada di sana? And then fokus pada teknik itu. Kalau kita ni dapat buat teknik itu, and then kejayaan sudah dalam tangan. Jadi kalau Dayang Nur Hinsan sendiri memang kurang penglihatan ya? Ya, kurang penglihatan. Memang banyak cabarannya. Banyak cabarannya. Bagaimana menempuh cabaran itu? Kalau sebelum ini saya menyertai sukan, kami punya kategori itu B2. B2 ni macam near to blind, tapi bukan blind lah. Macam masih dapat lihat dalam 50% macam itu. And then masa ni di ASEAN Para Games yang ke-11 di Solo, saya diturunkan lagi B1. B1 tu kira penglihatan dalam kira 60% saja. Jadi masa tu kami cabaran paling ketara yang
benar-benar pasal bertutup mata. Bertutup mata membuang atau bertutup mata. Jadi agak sukarlah di sana. Tapi alhamdulillah dapat ditempuhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mampu menjadi wakil negara juga ni Mahirah ya. Betul sekali, dan itu bersama dengan Dayang Nur Hensan sebentar tadi. Jadi kita beralih kepada Dayangku Nurul Hida Alina binti Pimpinan Haji Hamlin, merupakan atlet. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah antara acara ataupun apakah yang telah pun diikut serta dalam Sukan Para ASEAN ke-11 di Indonesia ini? Okey, seperti saya sama juga seperti Nur Hensan, acara kami sama, cuma short put sama discuss. So, cuma bezanya kelas kami berlainan. Macam Nur Hensan, ia bahagian penglihatan, kurang penglihatan mata. So kalau macam saya anggota, so kaki saya kaki kiri pendek dari kaki kanan. So kekurangan kaki sebelah, kekuatan kaki sebelah kiri lah. So kelas kami berlawanan tidak sama, sama juga macam yang kelas-kelas yang lain. So Paralimpik, perbezaan para game sama para atlet normal, bezanya kami yang atlet OKU ada di berlainan kelas. So lain jenis OKU-nya, lain dia punya kelas. So kami bertanding ikut kami punya kelas masing-masing. So indah sama. So indah macam berbeza dari atlet normal lah, di mana semua sama kan ikut acara. Kalau OKU berlainan sedikit. Jadi baru-baru ini bukan pertama kali Dayangku mengikuti para games ini. Sejak aktif berkecimpung sejak bila? Ini adalah kali kedua saya mengikuti. Kali pertama 2017 di Kuala Lumpur. So itu pengalaman pertama tu memang sangat berbezalah. Pasal sebelum saya tahu akan Paralimpik Brunei ini, saya tidak pernah kenal orang-orang OKU. So kira kehidupan saya tu macam membesar dengan orang-orang normal keliling. So macam bagi saya, cuma saya saja seorang di Brunei ini yang OKU. So bila berjumpa dengan Paralimpik Brunei, berkumpul dengan orang-orang OKU, so kenal, and then mungkin kira macam membakar semangat, kira menguatkan lagi macam okey, saya bukan seorang di Brunei. Alhamdulillah. So kuatkan inilah, makin bersemangatlah dan lebih confident. Alhamdulillah. Jadi menjadi wakil negara dalam pertandingan Sukan Para ASEAN ke-11 di Solo, Indonesia ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga antara pencapaian yang telah pun diperolehi di dalam sukan yang telah pun dilaksanakan baru-baru ini. Okey, alhamdulillah untuk para game yang kali ke-11 ini saya dapat memperbaiki rekod peribadi saya dalam kedua-dua acara yang saya ambil. Walaupun dalam masa singkat kerana COVID kan, so training kami lebih singkat. So macam banyak berlatih sendiri berbanding kami ke gym apa kan, kerana gym tutup kerana COVID hari itu kan. So kira positif juga lah, kira dengan singkat, latihan yang singkat, saya berjaya untuk memecahkan rekod sendiri. Alhamdulillah, itu satu kejayaan peribadi ya buat Dayangku sendiri dalam Sukan Para ASEAN ke-11 ini ya. Sebelum itu kalau boleh tahu siapa yang mendorong Dayangku ni untuk mengikuti Para ASEAN ini, dan sama jelah ya, kita ingin mengetahui ni siapa yang mengubah ataupun bagaimana Dayangku mengubah sikap rendah diri ya sehingga kan menjadi wakil negara Brunei Darussalam ini. Okey, alhamdulillah yang penting restu dari kedua ibu bapa, sokongan dari ibu bapa dengan keluarga, and then dari sahabat-sahabat juga, dari coaches dan juga sahabat-sahabat atlet, kira menolong sesama sendiri untuk menaikkan semangat kami untuk terus berlatih, untuk kuatkan kira jangan putus asa lah, untuk teruskan berusaha. Sebelum ini tahu dari mana Paralimpik, para games ini? Saya sebelum ini tahu daripada salah seorang atlet para juga, yang Herdan, yang pemegang pingat emas yang baru-baru ini. Beliau yang membawa saya ikut, and then macam dia beritahu, cuba saja. Macam saya memang dari sekolah memang aktif sport, tapi indahlah macam serius benar. So dia pernah tahu akan sport para ni, sukan para. So bila dibagi tahu ada sukan para, saya pun mencuba. Alhamdulillah makin bertambah minat dan makin
kan mau lagi mencuba memecahkan rekod lagi sendiri. Kalau dapatkan pingat lagi, insya-Allah akan datang. Alhamdulillah. Semoga menjadi Sumber inspirasi sebenarnya, ya. Menjadi penaik semangat kita ni Betul, pada betul. pagi ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Muhammad Daniel Hakim bin Harjimi, merupakan salah seorang daripada peserta perenang ya dalam Sukan Para ASEAN ke-11 Solo Indonesia. Mungkin dapat dikongsikan sebagai wakil negara ke Solo Indonesia, apakah antara pengalaman-pengalaman di dalam acara yang diambil pada ketika itu? Alhamdulillah, para game tahun ini adalah pertama kali saya sertai secara official. Saya berasa amat berbangga juga kerana pada 2019 dulu Paralimpik yang ke 2019 karena cancel kerana COVID kan juga. Yeah. So masa ini dapat kena bagi peluang untuk mengredeem diri untuk swimming untuk Paralimpik atau Paralimpik ke-11 untuk tahun ini, ya. Yeah. Jadi sebelum ini Daniel memang seorang atlet perenang. Ya, saya juga dulu para swimming juga. Tetapi dulu saya tidak biasa macam mengikuti secara Paralympics. Tetapi setelah kena bagi sokongan dari bapa dan ibu, saya juga berminatlah untuk mengikuti para Olimpik ini. Sudah berapa lama menceburi diri dalam sukan renang ini? Saya sudah selama 6 tahun. Tetapi dulu saya hanya berenang untuk itulah saja macam secara exercise tapi setelah kena bagi peluang untuk berlawan secara profesional, saya juga suka untuk bertanding, ya, ya. sehingga ke peringkat antarabangsa ini. Jadi Daniel sendiri, apa yang mengubah sikap Daniel sehingga mampu menjadi wakil negara Brunei Darussalam ke pertandingan ASEAN Para Games ini? Bagi saya adalah mendapat confident dari diri untuk bertanding itu. Yang penting adalah untuk berconfident lah. Dan berkomitmen untuk training untuk menjadi seorang Paralimpik yang bagus untuk wakil negara, untuk mewakilkan negara Brunei Darussalam. Yang penting adalah untuk komitmen diri sendiri dan untuk mendapatkan confident lagi untuk diri sendiri. Jadi apa cabaran yang Daniel hadapi sebenarnya? Seperti yang itu adalah kaki saya tidak dapat dilengkokkan karena pada tahun yang lama saya mempunyai kanser dan sekarang alhamdulillah sudah sudah macam berjalan macam biasa sudah. Satu kena bagi secara sokongan lah lagi dari keluarga dan alhamdulillah bergiat aktif dalam sukan ini, ya. Aktif Jadi dalam perasaan Daniel setelah diberi kepercayaan untuk menjadi para atlet negara dalam sukan renang ini, apa perasaan Daniel? Berat, gembira. Awal-awal adalah berasa berat karena ini pertama kali kan juga, pertama kali juga mengikuti program itulah Olimpik secara internasional. Tapi apabila saya selepas bertanding, saya berasa berbangga lah juga dengan saya apa yang boleh dilakukan Saya tahu sudah apa yang dapat dilakukan untuk acara yang untuk masa depan, dan untuk itu saya boleh juga belajar dari kesilapan dan untuk maju lagi untuk pertandingan yang untuk diadakan pada tahun depan. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan setelah terpilih sebagai wakil dalam Sukan Para ASEAN ke-11 ini, apakah antara kebaikan, manfaat ataupun pencapaian telah pun diperoleh ini? Alhamdulillah, masa di Indonesia itu saya dapat mendapatkan rekod peribadian sendiri. Dan saya juga amat berbangga lah dengan
rekod itu. Dan alhamdulillah dapat lagi pengalaman yang itulah untuk saya belajar lagi untuk didapatkan untuk yang pertandingan yang untuk akan datang. insyaallah. Alhamdulillah. Okey, luar biasa pengalaman daripada Muhammad Daniel sendiri ya. Ya. Terlibat dalam sukan renang Paralimpik 2022 ini ya. Beralih pula kepada Awangku Muhammad Amirul Faik. Awangku Muhammad Amirul Faik pemain badminton ya. Baik, mungkin boleh berkongsi sedikit aktiviti ataupun sukan yang diikuti menerusi Paralimpik ini di sana? Maksudnya di sana? Di Solo, Solo, Indonesia ini. Oh, okay. Saya Awangku Muhammad Faik dari Para Badminton. Ini pertama kali saya mewakili Brunei badminton. Saya di sana kirakan macam pengalaman baru Ini pertama kali? Ya, ini pertama kali saya ke sana. Dan saya juga amat berbanggalah saya dapat mewakili Brunei. Sebelum ini saya cuma bermain badminton secara biasa-biasa aja. Macam kalau sebelum ini saya pernah mewakili sekolah pada darjah pada tahun 6. Saya juga mendapat nombor 3 dan saya dapat pemain terbaik. Dan setelah itu, setelah habis sekolah, saya bermain di salah satu dewan ini dan ada salah seorang itu menyuruh saya untuk menjumpa coach saya yang sekarang ini. Dan saya jumpa coach itu sekarang dan dia tengoklah secara saya bermain bagaimana dan dia sekarang ini secara alhamdulillah lah saya mewakili Brunei. Alhamdulillah. Jadi dengan pengalaman yang telah pun ditimba melalui Sukan Perasian ke-11 ini, mungkin apakah antara pencapaian yang telah pun dapat diperoleh daripada Awangku Muhammad Amirul Faik sendiri? Alhamdulillah, setelah saya telah baru-baru ini di Para Games, dia punya skor itu tidak berapa jauh lah. Saya pun tidak sangka saya dapat saing dengan mereka. Dan saya juga tidak dapat sangka lah saya dapat bersaing dengan mereka itu. Alhamdulillah. InsyaAllah ke depannya kita mengharapkan akan banyak lagi lah pencapaian-pencapaian yang boleh dikecapi ya oleh para atlet ini tadi. Jadi berbalik semula ni Mahira, kita ni kepada Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri ya. Ke depannya mungkin ada perancangan yang ingin dilakukan ni. Mungkin Cikgu Haji Ali Yusri ingin berkongsi bersama dengan penonton kita. Baiklah. Terima kasih Wali dan Mahira. Memang Persatuan Paralimpik Konsel Darussalam pada ini merangka yang pertama, alhamdulillah kami akan mengadakan jarawara ke 4 daerah bermula pada minggu ketiga bulan September. Di mana Persatuan Paralimpik ini mengharapkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang seperti mereka ni, kadang-kadang memanglah dalam selalunya ibu bapa ni malu untuk menunjukkan anak-anak yang kita panggil berkurangan, ada kurang daripada segi anggota. Jadi mudah-mudahan roadshow ni akan kami akan mencari siapa yang untuk jadi wakil negara Darussalam ni. Sebab untuk seterusnya ialah insya-Allah tahun depan para game akan diadakan di Cambodia bulan Julai. Jadi insya-Allah kalau kami sudah ada orang terpilih beberapa orang, macam sekiranya dari segi badminton, Awangku hanyalah seorang dan juga Hakim hanya seorang saja wakil Brunei untuk perenang dan juga buangan dan seterusnya. Jadi inilah yang akan kami cari dan disarankan kepada ibu bapa di luar sana, jika ada di sekitar yang anak-anak macam ni, tolong bukan pulang salahkanlah kami Jadi berikanlah kami, insya-Allah kami ada kepercayaan, sebenarnya kami ada coaches,
pelatih-pelatih yang memang pakar dalam bidang-bidang tertentu. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sedikit ruangan wawancara kita pagi ini akan memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada audio penonton di luar sana. Banyak pencapaian-pencapaian yang boleh kita ni laksanakan dalam kehidupan kita ni jika kita ni mempunyai kepercayaan diri ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi Cikgu Haji Yusri dengan segmen yang lain pula ataupun dengan ruangan wawancara yang lain pula. Kedepannya kita doakan kejayaan buat para atlet negara kita ni Brunei Darussalam ini dan mudah-mudahan juga nanti ya mereka akan dapat mampu menyumbang sesuatu lah kejayaan kepada negara kita ni Brunei Darussalam di masa akan datang. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada dayangku Nurul Hida Ilina binti Pengiran Haji Hamlin, dayang Nur Hinsan binti Awang Haji Mataha, awangku Muhammad Amirul Faid bin Penazir dan juga Muhammad Daniel Hakim bin Harjimi. Jadi kita mengharapkan kejayaan berterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.